Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan satu perkara penting berkenaan ilmu, dan ini terpakai kepada semua CEO. Semua CEO mesti mempunyai keupayaan dan kemahiran untuk mempelajari ilmu-ilmu baharu yang perlu digunakan di dalam institusi ataupun perniagaan yang diterajuinya. Mengapa? Sebab suasana perniagaan akan sentiasa berubah. Berubah disebabkan pelanggan, berubah disebabkan pembekal ataupun berubah disebabkan organisasi kita sendiri. Kalau tidak berubah kerana sebab-sebab itu, mungkin ada peraturan baru yang berlaku ataupun berlaku perubahan cuaca yang mana merupakan satu isu penting sekarang ini. Jadi ini memerlukan seorang CEO mempunyai upaya untuk belajar ilmu-ilmu baru yang perlu untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lama, formula yang lama dan sebagainya. Jadi, macam mana dia mendapat ilmu-ilmu ini? Tentunya dia kena belajar. Dan ilmu terbahagi kepada dua. Yang pertama, ilmu yang boleh diserlahkan ataupun dipanggil explicit knowledge. Ilmu ini biasanya diajar dalam kelas-kelas, kuliah-kuliah, seminar-seminar. Jadi, ianya lebih senang untuk didapati kerana orang boleh mengajarnya. Tapi ada satu lagi ilmu penting yang bagi saya biasanya boleh menolong seorang CEO, ilmu yang dipanggil tacit knowledge. Tacit knowledge ini tidak dapat diserlahkan, tetapi hanya dapat kita pelajari apabila kita bersama dengan orang-orang yang mempunyai ilmu demikian, yang mempunyai pengalaman dan sudah mengamalkannya. Jadi apabila kita bercampur dengan mereka, berbual dengan mereka, bertanyakan soalan, inilah proses pembelajaran yang akan dapat memindahkan tacit knowledge ini daripada orang yang mengetahuinya kepada kita, dan proses ini dinamakan externalization. Jadi di sinilah biasanya kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang pakar dalam industri ataupun orang-orang yang lama yang sudah menghadapi pelbagai cabaran di dalam perniagaan, bila kita berjumpa dengan mereka, bersembang dengan mereka, kita kena mempunyai keupayaan untuk menerima ilmu dari mereka. Jadi ini memerlukan seorang CEO mampu memahami prinsip, konsep ataupun asas-asas yang digunakan oleh orang yang berilmu itu, dan kita cuba terapkan apa yang diamalkan oleh beliau di dalam perniagaan kita. Tapi apa yang penting juga apabila kita membawa ilmu luar ke dalam organisasi, kita kena pastikan konteksnya kita fahami. Sebab mungkin satu penyelesaian dapat dijalankan di tempat lain kerana suasananya berbeza. Penyelesaian demikian apabila dibawa ke tempat kita mungkin memerlukan beberapa perubahan kerana mungkin budayanya berbeza, proses yang diamalkan berbeza. Jadi di sinilah pentingnya CEO dapat memahami perkara-perkara demikian dan menerapkannya dalam organisasi. Jadi keupayaan untuk belajar ini penting, dan saya rasa ianya perlu perkemaskan supaya kita akan dapat membawa banyak perkara-perkara baru ke dalam perniagaan, ataupun kita dapat mengesahkan apa yang kita buat sekarang ini sebenarnya satu perkara yang bagus. Jadi seorang CEO tidak boleh mengambil sikap bahawa dia sudah tahu semua perkara, sebab apa yang kita tahu hari ini mungkin tidak akan dapat digunakan lagi besok kerana suasana akan sentiasa berubah. Jadi kena fahami kita perlu sentiasa belajar, kita perlu membina keupayaan untuk belajar, dan belajarlah supaya kita dapat ada ilmu yang berkenaan untuk kita jalankan amanah dan tanggungjawab kita kepada CEO di dalam suasana perniagaan yang sentiasa berubah. Jadi jangan lupa pentingnya belajar untuk belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.